Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seronok tak cuti raya hari tu? 2 minggu kau. Ha, 2 minggu kita bercuti untuk berhari raya. Tapi sayang sebab kita terpaksa menjaga SOP sebabkan musim COVID. Jadi jangan risau, lepas ni insyaAllah lepas semua orang dah dapat vaksin, kita dah berjaya untuk wujudkan komuniti kelompok, kita akan sama-sama dapat beraya macam dulu juga kan. InsyaAllah. Okay. Untuk tajuk hari ni, kita akan belajar tajuk baru iaitu larian riang ria. Teknik yang baru juga iaitu lukisan dan juga montaj. Okey, jom. Tanpa buang masa, jom kita teruskan. Okey. Okey. Untuk tajuk kali ni kita akan belajar tajuk baru iaitu poster kan. Okey, poster ni ialah reka bentuk grafik yang berfungsi sebagai medium komunikasi bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Okey, maksudnya poster ni kita boleh gunakan sebagai medium ataupun wadah untuk membantu kita menyampaikan sesuatu maklumat ataupun hasrat kepada orang lain. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ciri-ciri poster yang baik. Okey, ada 6 ciri-ciri poster yang baik secara amnya iaitu warna yang berkesan, ilustrasi menarik, reka lentak dan komposisi yang menarik, penggunaan ruang yang sesuai, tema dan tajuk yang tepat serta muka taib yang sesuai. Okey, kita pergi satu persatu. Warna yang berkesan ni, okey, contoh macam cikgu punya slideshow ni kan. Okey, warna yang berkesan ni biasanya lah kita akan gunakan warna-warna yang menarik macam okey, contoh warna pink dengan warna kuning ni kan. Okey, ini warna yang akan menarik kalau poster untuk kanak-kanak. Okey, kalau untuk orang yang lebih tua ataupun orang dewasa, jarang sangat untuk mereka sangat tertarik dengan warna seperti ini yang terlampau terang macam ni. Jadi kita kena gunakan ataupun mainkan warna yang sesuai mengikut kita punya audience ataupun orang yang kita nak bagi tahu sesuatu tu. Okey, ilustrasi menarik pula termasuklah macam gambar-gambar ataupun foto-foto yang awak gunakan dalam poster awak supaya poster awak kelihatan lebih menarik dan membuatkan orang nak baca ataupun nak tahu tentang poster awak tu tadi. Okey. Okey, bagi reka letak dan komposisi yang menarik ni pula, okey, untuk meletakkan sesuatu macam okey, foto ni kat sini, foto ni kat sini, foto ni kat sini, foto ni kat sini, kita kena susun dia supaya lebih cantik dan menarik, supaya bila orang tengok tu macam tak adalah serabut sangat. Macam tu. Sama juga dengan penggunaan ruang yang sesuai. Maksudnya takkan cikgu nak letak contoh perkataan-perkataan ni. Takkan cikgu nak letak dekat tepi ni je kan. Dekat tepi ni je. Nanti kan apa guna ruangan kat tengah-tengah ni. Jadi cikgu kena gunakan ataupun awak kena gunakan ruang tu sesuai dengan poster awak. Awak tengok. Okay, jangan tepi sangat. Jangan tengah sangat. Jangan tinggalkan banyak sangat ruang. Okay. Okay, macam tu juga tema dan tajuk, mesti tengok tema dan tajuk yang tepat dan juga muka taib yang sesuai. Okey, seterusnya, okey, macam tadi kita dah belajar tentang ciri-ciri poster yang baik, apa itu poster. Jadi kita tengok, okey, apa contoh poster? Okey, contoh poster ada banyak. Okey, jadinya sekejap. Okey, contoh poster yang pertama ni. Okey, tengok ni. 5 langkah mencuci tangan atau 5 langkah cuci tangan pakai sabun ni. Ataupun awak tengok maklumat yang ada kat sini. Ini antara contoh poster dalam bentuk maklumat. Okey, ini contoh poster dalam bentuk maklumat. Tengok ada maklumat ni kan. Okey, seterusnya yang ni pula. Tengok ni. Selamatkan bumi kita dengan pohon. Tengok dia gunakan dia sebenarnya nak tunjukkan bumi dan pokok ni je. Nampak ni? Pokok ni je. Tapi dia menggunakan penggunaan ruang yang sesuai. Dia letak pokok dan bumi ni kat tengah-tengah. Lepas tu dia hiaskan dengan ilustrasi menarik dekat kiri kanan ni. Nampak ni? Penuh kan? Jadi dia cantik lah. Sama juga dengan pemilihan warna. Nampak ni? Tone warna yang digunakan cantik kan?
Macam tu juga dengan poster kita yang seterusnya, iaitu macam ni. Kids Summer Camp. Okey, ini contoh poster iklan. Tengok, ni dia iklankan. Dia sebenarnya nak iklankan apa tu camp yang dia adakan ni. Tengok ada bayaran semua ni kan. Jadi dia letaklah gambar-gambar menarik. Macam mana budak ni seronok. Budak ni boleh main apa. Apa guna apa tu camp ni semua. Macam tu. Jadi inilah dia. Macam tadi saya cakap kan. Kalau nak menarik kanak-kanak, biasanya dia akan gunakan warna yang terang. Macam ni, tone colour dia warna kuning, warna merah jambu dekat sini. Tengok perkataan dia pun menggunakan tulisan yang berwarna-warni. Okey, ni contoh poster. Okey, seterusnya lukisan. Lukisan ni dihasilkan di atas permukaan yang rata. Okey, lukisan macam awak tahulah selalunya lukisan tu macam mana kan. Okey, tetapi lukisan ni biasanya terhad kepada media kering. Media kering ni macam pensil warna, pastel, arang, pen dan dark wet. Okey, biasa lukisan ni memang kita akan guna media kering kan. Selalu dekat sekolah kalau cikgu cakap, okey hari ni kita nak melukis dan mewarna. Biasa lukisan tu. Okey, hasilkan sebuah lukisan bentuk ni. Okey, tema ni. Mestilah biasanya kita akan gunakan media kering. Dan ini adalah seni yang paling mudah sekali lah dalam bentuk lukisan ni. Okey. Okey, seterusnya montaj. Okey. Untuk hasilkan poster tadi, kan kita dah cakap. Okey, montaj dan lukisan adalah teknik yang akan kita gunakan pada hari ini untuk menghasilkan sebuah poster. Okey, jadi apa itu montaj? Okey, montaj ni adalah teknik menampal dan melekatkan potongan gambar-gambar tertentu pada suatu permukaan untuk menghasilkan sesuatu tema. Okey. Untuk menghasilkan satu poster, awak punya kerja selain lukisan tadi tu, awak boleh potong ataupun gunting beberapa gambar dan tampal lekat tindan-tindankan dekat atas suatu permukaan. Hari ni kita akan guna lukisan, jadinya lukisan menggunakan apa? Kertas lukisan. Jadi kita akan tampal dan lekatkan potongan gambar tu di atas kertas lukisan. Okey, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi. Macam saya cakap tadi lah, nak nampakkan satu poster yang menarik. Jadi kita akan tampal beberapa gambar atau foto yang awak dah gunting-gunting tadi tu. Kita tampal, cantum-cantumkan jadi satu gambar yang lebih menarik. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Untuk makluman awak kali ni, okey, kita akan menggunakan tema atau tajuk yang baru, iaitu buah-buahan. Okey, tema dan tajuk baru ni cikgu pilih bukannya sebab macam saja-saja je. Okey, sepatutnya tema kita ialah larian tadi kan? Okey, tapi kita tukar kepada tema atau tajuk baru iaitu buah-buahan supaya lebih memudahkan awak untuk mencari bahan, memandangkan situasi kita pada zaman yang penuh lagi dengan COVID ni, musim COVID ni. Jadi kita tukarkan tema ni supaya awak lebih mudah untuk mencari bahan. Okey, bahan apa? Okey, bahan untuk hasilkan poster ni apa dia? Okey, kita perlukan kertas lukisan yang pertama. Okey, sebab kan kita nak buat gunakan teknik lukisan tadi kan. Dia mesti menggunakan kertas lukisan. Okey, jadi gunakan kertas lukisan. Kita perlukan gam dan gunting. Kenapa? Okey, sebab gam dan gunting ni kita akan potong dan tampal gambar-gambar yang kita kumpulkan. Jadi semua tu memerlukan gam dan gunting. Okey, pensil untuk melakarkan lukisan awak di atas poster tadi. Begitu juga dengan krayon. Krayon untuk kita warnakan yang dekat belakang tu. Nanti kita akan gunakan krayon dan pensil warna untuk jadikan dia latar yang lebih menarik. Kita nak main warna kan tadi? Jadi kita perlukan krayon dan juga pensil warna. Begitu juga dengan pen penanda. Pen penanda ni apa marker pen. Marker pen awak tahulah kan? Pen penanda. Dan yang paling penting sekali ni, untuk kita buat montaj tadi,
kita perlukan gambar-gambar kan. Potongan gambar-gambar, foto. Jadi kita perlukan majalah terpakai. Okey. Cikgu cakap tadi kan kita nak memudahkan kerja kan. Okey, jadi untuk cari majalah terpakai maybe agak sukar sebab tak semua orang ada majalah terpakai dekat rumah. Jadi awak boleh gunakan surat khabar ataupun paling mudah lah awak pergi Hero ke, pergi mana-mana supermarket, pergi Tesco ke, mak ayah awak pergi berbelanja dekat sana kan, pesan. Boleh tak tolong ambilkan sekali pamphlet dekat Tesco tu, ambilkan sekali pamphlet dekat Hero tu, dekat Giant tu. Okey, ambil lah 2-3 helai. Okey, bila awak ambil 2-3 pamphlet tu, dekat dalam tu biasanya dia ada promosi-promosi, jualan murah, barang-barang rumah, barang-barang dapur kan. Jadi dekat dalam pamphlet tu tadi kan ada banyak buah-buahan, misalnya buah, sayur dan sebagainya. Jadi awak boleh gunting untuk digunakan sebagai foto-foto yang akan kita lekatkan dekat atas kertas lukisan supaya menjadi poster yang menarik. Senang kan? Gambar buah lah paling senang nak dapat, betul? Okey. Jadi sebab itulah kita tukarkan kita punya tema pada kali ini ialah tema buah-buahan. Okey, dapat? Okey, sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benda. Benda-benda yang mudah je. Cuma kita perlukan tambahan majalah terpakai ni je ataupun pamphlet. Okey? Okey. Itu je untuk PDP kita pada hari ini. Jadi cikgu nak awak jangan lupa untuk sediakan bahan-bahan yang cikgu pesan tadi. Okey? Okey, itu saja untuk subjek pendidikan kesenian kita pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.